Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu bil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahira wa batina fid dini wa dunya wal akhirah, dafi'atan li kulli syar, jalibatan li kulli khair, lana wa liwalidina wa li ahbabina wa li masyaikhina wa li muallimina ma'al lutfi wal afiyah وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا ولد أدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kepada kita mengurniakan atas diri kita semua kurniaan nikmat, taufik, hidayah dan inayah, serta Allah Subhanahu wa taala limpahkan atas kita anugerah kesihatan, waktu dan kesempatan, sehinggalah dengan sekalian pemberian nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala ini dapatlah kita bertemu sekali lagi pada malam yang mulia, iaitu malam-malam terakhir dalam bulan Ramadan, untuk bersama-sama mengikuti pengajian di Majlis Ta'lim Fatimatul Zahra. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang kita lakukan ini duduk seketika di majlis ilmu, kita bermuzakarah daripada kalam-kalam ulama ini sebahagian daripada ibadah yang dihitungkan sebagai menghidupkan malam-malam akhir di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan insya-Allah kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat majlis-majlis yang mulia seumpama ini kita diberikan peluang kenikmatan untuk berada di malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah kita akan meneruskan kuliah kita pada malam ini. Mungkin agak lewat tapi tak mengapa. Walaupun lewat, kita bukan buat perkara yang sia-sia. Kita sedang melakukan perkara-perkara yang memang dituntut untuk kita perbanyakkan pada malam 10 yang terakhir, iaitu memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menuntut ilmu juga sebahagian daripada ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan disuruh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Untuk pertamanya kita akan bersama-sama melihat terlebih dahulu kitab yang pertama yang akan dibacakan pada malam ini, iaitu kitab Adab Perempuan juzuk yang pertama. Kitab Adab Perempuan juzuk yang pertama, muka surat 88. Muka surat 88, siapa yang ada kitab boleh semak muka surat 88, nombor 9. Kita masih lagi membicarakan tentang pelajaran yang ke-27, iaitu berkenaan adab riyadah. Adab riyadah. Muka surat 88.
muka surat 88 nombor 9, adab riyadhah, pelajaran yang ke-27. Okay, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bermula riyadhah itu dua bahagi. Pertama, riyadhah tubuh, dan yang kedua, riyadhah akal. Dia nak bagi tahu tentang pembahagian riyadhah. Kita telah tahu sebelum ini bahawa riyadhah ini merupakan salah satu daripada kegiatan yang dilakukan pada waktu lapang. Kegiatan yang kita lakukan, kegiatan yang dilakukan ketika waktu lapang. Sama ada dalam bentuk senaman, ataupun bermain, ataupun berrekreasi. Itu termasuk bahagian daripada riyadhah. Jadi bermula riyadhah itu dua bahagi. Dua bahagi dia. Yang pertama, riyadhah tubuh. Kita lakukan satu-satu perbuatan pada waktu lapang bertujuan untuk menyihatkan tubuh. Untuk menyihatkan tubuh. Dan yang kedua, riyadhah akal, iaitu kita buat satu aktiviti, kita buat satu-satu perbuatan bertujuan untuk menyihatkan akal kita. Menyihatkan akal. Jadi riyadhah ni secara umumnya dapat kita ketahui dia memberi manfaat dua perkara. Pertama, manfaat zahir anggota, dan yang kedua, manfaat batin anggota kita. Mana batin anggota? Akal. Mana zahir anggota? Keseluruhan tubuh kita ni. Okey, baik. Maka kesudahan riyadhah tubuh itu menguatkan sendi anggota dan tulang-tulang. Maka kesudahan riyadhah tubuh itu, yakni kemuncak daripada hasil kita melakukan riyadhah, sama ada kita bersenam ke, kita bermain ke. Jadi hasil ataupun manfaat daripada riyadhah tubuh itu ialah menguatkan sendi anggota dan tulang-tulang. Bertujuan untuk menguatkan tubuh kita lah daripada segala sendi-sendinya dan juga tulang-tulang yang ada pada tubuh kita. Dan kesudahan riyadhah itu menggerakkan jantung, lagi menguatkan perut, yakni mi'dah. Dan menggerak-gerakkan jantung, lagi menguatkan perut dan membukakan nafsu makan. Dan di antara manfaat riyadhah pada tubuh ni, seumpama kita bermain, berjogging ke, berrekreasi, dan kita bersenam tu, selain daripada nak menguatkan anggota tubuh kita, selain nak menguatkan sendi-sendi anggota, dia juga dapat menggerakkan jantung kita. Yang ni dapat apa kita panggil, menjadikan jantung itu berfungsi dengan baik. Berfungsi dengan baik, lagi menguatkan perut. Jadi lagi menguatkan segala organ yang ada di dalam perut kita. Dan membukakan nafsu makan, menyebabkan kita ni menjadi orang yang ada selera untuk makan. Kerana apabila tubuh sihat, segala anggota ataupun organ dalam perut kita pun sihat, maka ketika itu terbukalah selera makan kita. Okey. Bermula bersiar-siar yang baik itu, pada tempat yang sunyi, seperti di pantai-pantai laut, tepi-tepi sungai, ataupun di dalam kebun-kebun. Dia kata tempat yang paling sesuai untuk kita berriyadhah, bersiar-siar, berrekreasi, sama ada seorang diri ataupun bersama dengan ahli keluarga, ialah tempat yang sunyi. Tempat yang sunyi maksudnya tempat yang jauh daripada kebisingan, jauh daripada hiruk pikuk, umpama bunyi kenderaan ke, bunyi orang buat kerja ke, dan berbagailah perkara yang bising. Jadi maknanya tempat yang paling sesuai untuk kita berriyadhah ni ada tempat yang memang sunyi.
yang mendamaikan. Sunyi bukan semestinya senyap je, tak, maksudnya menenangkan dan mendamaikan. Seumpama contoh seperti tepi pantai, dia kata, ataupun tepi-tepi sungai, ataupun di dalam kebun-kebun lah. Dalam kebun-kebun. Sebab tu banyak kita lihat apabila datangnya musim cuti sekolah dan sebagainya, di antara tempat-tempat pilihan untuk kita berrekreasi ataupun beriadah adalah tepi pantai, tepi sungai. Kadang kita pergi zoo, tengok binatang dan sebagainya, akan jauh daripada kebisingan tu. Okey, tu tempat yang sesuai. Okey, jadi dia kata bersiar-siar, sama ada di pantai-pantai, pantai-pantai laut ataupun tepi-tepi sungai, ataupun di dalam kebun-kebun dengan menggunakan permainan riadah yang berlaku diajarkan kepada murid sekolah. Maksudnya di samping kita bersiar-siar, berjalan, berjoging dan sebagainya, dia kata elok disertakan dengan alat permainan yang biasa digunakan oleh anak-anak sekolah. Waktu kita sekolah dululah, waktu kita muda-muda, waktu kita di sekolah rendah ataupun kita di sekolah menengah, dia ada satu subjek pendidikan yang namakan sebagai pendidikan jasmani. Maka ketika itulah diajarkan kepada kita berbagai-bagai lah alatan-alatan permainan, skippingnya, gelongrotannya dan macam-macam lagi lah, daripada aktiviti senamannya, daripada kepala, tangan, ke badan sampailah ke kaki. Itu di antara aktiviti permainan ataupun aktiviti riadah yang diajarkan di sekolah. Maka ni sesuai. Yang ni sesuai untuk kita sertakan ketika kita bersiar-siar, aktiviti yang dapat menyihatkan tubuh. Itu sebahagian daripada riadah tubuh, manfaat dan juga cara untuk kita beriadah tubuh. Kemudian yang ke-10 kita lihat, bermula riadah akal itu kesudah-sudahannya mencerdikkan akal dan membiasakan berfikir. Adapun kalau kelebihan dan manfaat riadah akal, maksudnya kelebihan dan manfaat kita merehatkan akal kita, ataupun kita buat satu-satu aktiviti yang dapat menenangkan fikiran kita, maka manfaat, kemuncak daripada manfaatnya itu ialah mencerdikkan akal, menambah kebijaksanaan. Menambah kebijaksanaan pada akal kita dan membiasakan berfikir, menyebabkan dia mudah untuk berfikir. Bila dah tenang, akal kita berfungsi dengan baik, dia cukup istirahatnya, maka mudah untuk dia berfikir. Kita dapat lihat perbezaannya. Orang yang tidak tenang, orang yang disibukkan dengan berbagai-bagai aktiviti, orang yang dibebani dengan berbagai-bagai masalah ni, dia tak dapat nak berfikir dengan sempurna. Otaknya dan akalnya tu bercelaru, serabut dalam kepalanya, sehingga terkadang dia tak dapat nak memutuskan satu-satu keputusan tu dengan baik. Berbanding dengan orang yang sentiasa tenang, dia dapat mengawal emosinya, maka dia dapat mengeluarkan buah fikiran yang elok, sehingga dia dapat menyelesaikan satu-satu masalah tu dengan mudah. Berbanding dengan orang yang fikirannya serabut, maka dia tak dapat untuk buat keputusan dengan baik. Bahkan kita lihat orang yang kita kata akalnya itu dipenuhi dengan masalah dan sebagainya, dipenuhi dengan keserabutan dan sebagainya, ketika dia buat satu-satu keputusan, terkadang biasanya keputusan yang dia buat tu membinasakan dirinya, dan juga terkadang memudaratkan orang lain. Okey, jadi sebab itulah akal kita ni berhajat kepada kerehatan. Akal kita ni berhajat kepada ketenangan, supaya dengan tenangnya itu kita dapat menghasilkan hikmah yang baik, dan kita dapat memikirkan perkara-perkara yang elok, dan kita dapat memutuskan satu-satu masalah itu dengan jalan keluar yang dapat memberikan kebaikan untuk diri kita sendiri dan juga manfaatnya kepada orang lain. Okey, jadi dikata bermula riadah akal itu. Bagaimana kita nak riadahkan akal kita? Kalau kita nak riadah tubuh, umpama berlari, bersenam, melompat, bermain dan sebagainya. Bagaimana pula kita nak riadahkan akal kita? Bagaimana kita nak merehatkan akal kita, dan bagaimana kita nak menenangkan akal kita ni? Di sini dia kata bermula riadah akal itu dengan mendengar perkataan-perkataan yang halus, lagi pelik, dan elok susunannya. Dan di antara cara untuk kita meriadahkan akal kita ni, dia suruh kita mendengar perkataan-perkataan yang halus. Mana bukan perkataan yang
terlalu bising. Mana halus ni maknanya tenang je. Perkataan yang baik je. Lagi pelik yang ni, apa kita kata, yang mengandungi makna-makna yang bukan biasa. Kita kata umpama madah ataupun syair ataupun pujangga. Okey, yang elok susunannya, yang bila kita baca tu dia jadi comel je. Susunan-susunannya itu dengan susun katanya, dengan maknanya, dia menjadi sempurna. Jadi kalau kita baca ni perkataan-perkataan ni ataupun kita mendengar, dia mendatangkan kebaikan kepada akal fikiran kita. Okey, jadi sebaik-baik perkataan yang halus, lagi pelik dan elok susunannya apa? Ayat Al-Quran. Zikrullah, ayat Al-Quran, zikir, tasbih, selawat, itu sebaik-baik perkataan yang boleh kita dengar. Kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah akan dapat menenangkan hati kamu, akan dapat menenangkan akal fikiran kamu. Maka tidak ada perkara yang lebih mujarab ataupun tidak ada satu perkara yang lebih baik untuk kita cari dan gunakan untuk menenangkan fikiran kita melebihi daripada kita membaca Al-Quran dan kita mendengar orang yang membaca Al-Quran. Kan di situ ada ketenangannya. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ni memiliki kekuatan yang sangat besar. Sehingga dia dapat menjadikan orang yang dalam keadaan gelisah menjadi tenang. Orang yang murung menjadi gembira. Orang yang sedih menjadi suka apabila dia memahami setiap apa yang diperkatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Jadi akal kita tu dapat jadi cerdik dan dapat terbuka untuk berfikir dengan perkara-perkara yang baik apabila kita sentiasa mendengar dan kita merenung serta kita mentadaburkan ayat-ayat Al-Quran. Sama ada dibaca oleh orang lain ataupun dibaca oleh kita sendiri. Okey. Sebab itulah mudah kalau kita nak cari kaedah, nak meriadahkan akal kita tak boleh nak baca, kita buka. Umpama contoh kan, kita ada radio ataupun ada telefon, cuba kita dengar. Kita dengar orang yang baca Al-Quran dengan alunan taranumnya sedap-sedap. Umpama contoh imam-imam di Makkah ke, ataupun orang yang di Mesir, ataupun orang-orang yang berada di belah apa ni, kita kata yang sedap-sedap suaranya lah, yang bermusabaqah tu kan, bila kita dengar kan rasa tenang di hati. Sehingga kesibukan yang ada dalam fikiran kita pun akan menjadi hilang dengan sebab kita mendengar ayat Al-Quran. Bahkan ini terbukti bukan sekadar orang Islam saja yang mendengar ayat Al-Quran boleh tersentuh hatinya. Orang yang bukan Islam pun ketika mereka mendengarkan ayat Al-Quran, ketika mereka cuba menghayati walaupun mereka tidak memahami maknanya, semata-mata mendengar dengan alunan suara yang sedap, kan, dengan lagunya lagi, mereka pun tersentuh sehingga mereka menyatakan bahawa mereka tak pernah mendengar. Mereka tak pernah mendengar apa umpama kata lantunan yang dapat menenangkan hati mereka melebihi daripada mereka mendengar ayat Al-Quran. Cuma hidayah dia tetap masuk dalam diri mereka lagi. Ini kan kita pula orang Islam ni yang memang lahir sebagai orang yang Islam dan beriman, yang memang kita ni dihidangkan dengan bacaan-bacaan Al-Quran, sepatutnya kita lebih lagi lah. Ketika diperdengarkan kepada kita ayat-ayat Al-Quran, kita akan bertambah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Taala nyatakan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila mereka ni diperingatkan tentang Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, bergetarlah hati mereka, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi riadah akal itu ialah dengan mendengar perkataan-perkataan yang halus, lagi pelik dan elok susunannya. Mana baiklah, mana yang sempurna susunannya. Seumpama ayat-ayat Al-Quran tu, ataupun kita mendengar qasidah, ataupun kita mendengar syair pujangga, yang mana yang bukan memuji kepada perempuan ataupun lelaki, bukan pada keduniaan lah, tapi dia mengingatkan kita kepada hari akhirat. Itu baik untuk akal kita. Dan mutalaah akan kitab adab yang berfaedah. Dan termasuk dalam riadah akal itu ialah kita mutalaah, yakni kita menyemak-nyemak dan kita mengulang kaji akan kitab-kitab adab yang berfaedah. Seumpama kitab yang kita baca ni lah kitab adab perempuan, ataupun segala kitab-kitab
yang menerangkan kepada kita tentang hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang berkaitan dengan ilmu fiqh ke, ataupun kitab yang berkaitan dengan ilmu usuluddin, ataupun kitab yang membicarakan kepada kita tentang ilmu tasawuf. Jadi mutalaah ataupun murajaah akan kitab-kitab ini akan dapat menyebabkan akal kita terbuka. Akal kita menjadi cerdik. Dan akan menghasilkan hikmah. Ini menghasilkan kebijaksanaan pada diri kita apabila kita mendengar akan perkataan-perkataan yang baik. Sebab tu duduk di majlis ilmu akan turunlah kepadanya sakinah, ketenangan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala apabila ada satu kaum duduk dalam satu majlis, mereka itu memperbacakan ayat Al-Quran dan mereka mempelajari ayat-ayat Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghujani atas mereka itu rahmat daripada Allah. Kemudian para malaikat pun menghamparkan sayap-sayap mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada mereka itu sakinah, yakni ketenangan dalam hati mereka, ketenangan dalam akal mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa menyebut nama mereka yang duduk di majlis-majlis ilmu ini di sisi para malaikatnya. Inilah hamba yang aku kasih, inilah hamba yang aku sayang, inilah hamba yang aku redha. Sebab tu banyak manfaatnya kalau kita duduk di majlis ilmu. Kenapa? Selain daripada kita dapat ilmu yang bermanfaat untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah, kita dapat membersihkan hati kita daripada segala sifat-sifat mazmumah dan dapat menghilangkan daripada fikiran kita ini segala perkara-perkara yang tiada patut kita fikir. Okey, baik. Maka janganlah ia, perempuanlah terutamanya, maka janganlah ia membaca kitab-kitab ataupun buku-bukulah. Kitab-kitab ataupun buku-buku ataupun risalah-risalah ataupun majalah-majalah yang tiada betul, yang penuh dengan perkataan dusta dan cetera-cetera ataupun cerita-cerita yang karut-karut. Seperti apa contohnya? Kebanyakan syair-syair dan hikayat-hikayat yang dikarang oleh setengah daripada orang yang dahulu kala atau pada masa ini. Jadi kita dilarang, ditegah daripada apa ni? Memperbanyakkan membaca kitab-kitab ataupun buku-buku. Ataupun zaman kita sekarang orang perempuan dia suka baca novel yang tiada betul, rekaan semata-mata. Bukan perkara yang betul, rekaan semata-mata, yang mana di dalamnya itu penuh dengan kedustaan, penuh dengan cerita karut-marut, penuh dengan apa kita kata ni, penipuan dan sebagainya. Seumpama contoh novel yang ada di pasaran-pasaran kita sekarang ni lah, novel kisah cinta ke, novel kisah ni lah, novel kisah yang karut-marut. Umpama contoh, kalau kita lihat di antara novel yang paling laris lah, bahkan bukan saja novel saja, dijadikan sebagai filem. Apa dia? Harry Potter kita tengok, orang berebut beli. Padahal tu termasuk daripada cerita karut-marut tu, bukan cerita betul. Dusta lagi penuh dengan karut-marut, penuh dengan khayalan. Tu tak termasuk lagi kita lihat novel-novel yang berbahasa Melayu kita, dengan tajuk-tajuknya. Umpama contoh Suamiku Bomba lah, tu di antaranya lah tu. Waktu cerita pasal budak universiti gini-gini lah, ataupun cerita pasal perempuan lah, atau cerita pasal lelaki dan sebagainya. Itu di antara perkara yang tak patut kita baca. Kenapa? Dia boleh merosakkan akal. Kerana boleh merosakkan akal. Umpama contoh dia kata syair-syair dan hikayat-hikayat yang dikarang oleh setengah daripada orang-orang yang dahulu ataupun pada masa sekarang. Sekarang lagi lah banyak. Kalau kita lihat di pasaran tu penuh dengan buku-buku ataupun novel-novel ataupun cerita-cerita yang karut-marut. Tu tak termasuk lagi yang cerita kartun-kartunnya, majalah-majalah yang majalah hiburannya, macam-macam lah. Terkadang kita lihat kebanyakan daripada anak remaja kita ataupun budak perempuan kita lagi, mereka lebih menekuni membaca novel-novel yang seumpama itu daripada mereka menekuni ilmu pelajaran yang berkaitan tentang kehidupan akhirat mereka.
mereka banyak khatam. Khatam buku-buku tu khatam semua. Lepas ni habis satu siri. Lepas satu siri. Tetapi Al-Quran tu tak pernah khatam. Bahkan ada di antara mereka yang tak pandai membaca Al-Quran. Jangan kata tak pandai hukum hakam. Tak, Al-Quran tu sendiri tak pandai. Al-Quran itu sendiri tak pandai. Jadi bagi contohnya, apabila masuk dalam bulan Ramadan ni, mereka lebih menekuni membaca novel daripada membaca Al-Quran. Ini satu kebinasaan yang perlu diperhatikan. Kerana ia bukan menambah kecerdikan, bahkan ia akan menambahkan kerosakan kepada akal. Iaitu kitab-kitab yang tiada betul lah, dengan perkataan dusta dan cerita yang karut-karut itu, penuh dengan segala cerita yang tiada diterima oleh akal orang yang berilmu sekali-sekala. Orang yang benar-benar berilmu, orang berakal yang memiliki ilmu, dia tak akan baca benda-benda ni semua. Benda yang karut-marut, benda yang tak betul, benda yang penuh dengan mistik dan khayalan ni, mereka tidak akan baca. Kenapa? Kerana perkara itu merosakkan akal orang-orang yang berilmu. Sekali-kali pun mereka tak akan baca. Ataupun cerita yang direka oleh orang, sekalipun seperti betul berlaku kejadiannya itu, walaupun cerita itu dikatakan sebagai kisah benar daripada peristiwa-peristiwa ni, tapi bukan semuanya benar, kerana sebahagiannya ditambah supaya menjadi menarik, supaya menjadi elok, supaya cerita tu nampak lebih dramatik dan sebagainya. Jadi orang pun akan baca tu tertarik, lepas satu, dan banyak masa yang kita habiskan hanya dengan membaca perkara tersebut. Okey, kerana iaitu kita apabila membaca kitab-kitab yang tiada faedah ni lah, pertama dia kata menghilangkan masa. Habis masa kat situ saja. Habis masa duduk di situ saja, membaca benda-benda yang tidak ada manfaat. Apabila habis saja daripada baca, apa faedah untuk akhiratnya? Tidak ada. Dia hanya dapat dapat bercerita, dapat pengalaman cerita orang, bukan kisah dia, cerita orang. Kat situ keronokkan dia, lepas satu. Tapi apa manfaat untuk akhiratnya? Bagaimana keadaan hukum hakam agama yang diperintahkan atasnya? Adakah bertambah baik? Adakah dia semakin pandai untuk menyempurnakan ibadah? Adakah dia telah semakin tahu untuk menjauhkan larangan-larangan Allah? Jika tidak, maka itulah termasuk dalam perkara yang sia-sia. Maka bacaan seumpama itu hendaklah dijauhkan. Bukan tak bagi, tapi dijauhkan. Setelah kita menyempurnakan segala perkara-perkara yang patut terlebih dahulu daripada perkara-perkara fardu ain, barulah kalau ada waktu-waktu sedikit yang kita nak ambil pengetahuan tentang urusan keduniaan ni, kita membaca satu-satu artikel, membaca satu-satu risalah, supaya apa? Supaya kita dapat pengetahuan tambahan. Tapi yang paling asas, kita kena dahulukan dulu pembacaan dan pendidikan ataupun ilmu-ilmu yang dapat menyempurnakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Okey, selain daripada menghilangkan masa dan mencederakan perangai, ini dapat merosakkan akhlak dan perilaku seseorang itu. Kerana terkadang mereka terpengaruh dengan apa yang mereka baca. Kalau mereka baca daripada kisah-kisah yang karut-marut, maka mereka akan ikutlah seumpama tu. Keinginan mereka melihat kepada apa yang mereka cenderung daripada pembacaan-pembacaannya. Kalau mereka membaca bahan yang baik, umpama baca sirah Rasulullah, kita baca tentang sunnah-sunnah Rasulullah, kemudian kita baca tentang sirah para sahabat radhiyallahu anhum, maka kecenderungan kita kepada siapa? Kepada Rasulullah. Kecenderungan kita kepada siapa? Kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca kisah para salihin, para ulama. Sebab tu membaca tentang orang-orang yang ada kedudukan di sisi Allah dihitung sebagai ibadah. Zikrul anbiya minal ibadah. Bercerita, menyebut-nyebut serta mengingat-ingat akan para nabi. Yang kisah-kisah para nabi itu termasuk bahagian daripada ibadah. Wa zikru salihin kafaratun lizunub. Dan kita bercerita tentang orang-orang yang salih ini, dia termasuk sebahagian daripada wasilah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Ini dosa-dosa yang kecil. Dengan membaca saja dan mendengar kisah-kisah orang yang salih tentang nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala beri kelebihan besar.
Begitu sebaliknya, kalau kita semata mendengar, kita tak baca, kita mendengar orang cerita melalui novel atau cerita karut dan sebagainya, maka kita telah menjadikan nikmat kita ni untuk mendengar perkara yang tidak ada manfaat. Maka terkadang boleh menjadi haram. Kenapa? Kita mensia-siakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kena ingat. Dan lagi riadah akal itu. Dan lagi riadah akal. Dan lagi yakni sebahagian daripada kaedah untuk kita merehatkan akal kita, iaitu melihat kebun-kebun dan air yang berarus dan mengecamkan pada segala ajaib-ajaib keadaan alam ini, dan juga pada kebesaran pekerjaan Tuhan yang maha tinggi. Dan termasuk sebahagian daripada riadah akal yang dapat menambahkan hikmah, menambahkan kebijaksanaan dan kecerdikan kepada akal kita, dan menambahkan ketenangan pada akal kita, iaitu kita melihat kepada kebun-kebun, yang melihat kepada kehijauan, melihat kepada alam yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan melihat kepada air yang berarus. Umpama kita duduk di tepi jeram, di tepi sungai dan sebagainya, air yang lalu kita melihat. Okey, bukan sekadar melihat saja. Apabila kita melihat kebun-kebun, kita melihat kepada alam, kita melihat kepada sungai, kita melihat kepada lautan, di situ menambahkan lagi keyakinan kepada kita, mendatangkan keyakinan dalam hati kita terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala jualah yang menjadikan segala keindahan alam ini. Bila kita melihat kehijauan pokok-pokok, kita melihat keindahan langit dan alam yang kita pandang, kemudian kita melihat air yang berarus, kita melihat ikan yang berada dalam air dan sebagainya, kita melihat bunga yang mekar, hati kita kembali kepada melihat kepada Sang Pencipta, iaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah akal tu bertambah cerdik. Setiap kali kita melihat kepada keelokan, perkara-perkara kebesaran ni, perkara yang ajaib dan sebagainya, kita kembalikan kepada la haula wala quwata illa billahil alil azim. Maka sesungguhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala juga kita kembalikan segala urusan. Allah lah yang mencipta segala-galanya. Allah lah yang menyempurnakan segala nikmat-nikmat yang indah yang telah kita lihat ni. Jadi apabila kita merenungkan ciptaan alam ni, dalam hati kita musyahadah melihat kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka bertambah cerdiklah, bertambahlah hikmah dalam akal fikiran kita. Tapi kalau kita melihat alam, nampak alam, tak nampak kepada Allah, maka dia tak menatijahkan yang baik. Kita hanya nampak kepada Allah indahnya, cantiknya, comelnya, tapi hati tak pergi kepada Allah sempurnanya ciptaan Allah, maha besar Allah yang menjadikan keelokan, maha tinggi Allah yang tiada tandingan. Itu sepatutnya hadir kat situlah. Sebab tu hamba Allah Subhanahu wa taala ni, dia terbahagi kepada beberapa golongan. Ada di antaranya yang hanya melihat kepada ciptaan tapi tak nampak kepada pencipta, dan ada sebahagiannya mereka tidak melihat kepada mereka melihat kepada ciptaan tapi mereka memandang kepada pencipta. Umpama contohlah kita buat, kalau kita bersama dalam satu rombongan ni, kita pergi ke satu tempat yang cantik, umpama masjid yang indah dan sebagainya. Ada sebahagian daripada mereka ketika melihat kepada indahnya masjid, mereka akan nampak indahnya masjid dah. Allah comelnya lah warnanya, comel hiasannya, tingkapnya, kemudian comel lah taman-tamannya, kemudian comel lah reka bentuknya. Mereka hanya nampak yang ada di hadapan mata mereka. Dan ada sebahagian daripada hamba, apabila mereka melihat kepada keindahan, nampak saja kepada keindahan yang ada di hadapan matanya, maka dia pun dalam hatinya tu, dia punya fikiran, dia kata, siapalah yang mereka bentuk ni, siapa arkitek dia ni, pandai betul lah dia buat. Dia tak nampak dah hak indah tu, tapi dia nampak kepada siapa? Orang yang mereka bentuk. Contohnya macam tu. Begitulah keadaan hamba tu, apabila mereka nampak keindahan, mereka tak pandang kepada keindahan dah, tapi mereka kepada yang menciptakan keindahan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu lihat benda yang elok, hatinya kepada Allah. Maha besar kau ya Allah, subhanallah, masya Allah, la haula wala quwata illa billahil alil azim. Ini hamba yang hatinya telah musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam akalnya tak ada benda lain, melainkan hanya memirikikan kepada Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Jadi nak sampai kepada perkara tersebut, kita perlu melalui riyadah akal. Perlu ada riyadah. Kerana itu kita ingat kembali pada kuliah-kuliah yang sebelum ni dalam membicarakan tentang bab riyadah ni. Sebab tu riyadahnya orang-orang yang soleh, iaitu mereka melakukan amalan-amalan kerohanian untuk mengawal hawa nafsu mereka. Tujuannya supaya apa? Bila nafsu telah terkawal, akal tu dapat berfikir dengan baik, maka akal tu akan sentiasa memikirkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan pergi pada peringkat muraqabah dulu, kemudian pergi kepada peringkat musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. InsyaAllah lah kita pakat usahalah. Bukan sekadar nak sihat pada zahir je, kita nak sihat batin kita, sihat hati kita, sihat akal kita, supaya hati dan akal kita ni hanya memikirkan perkara-perkara yang baik, hanya memikirkan perkara-perkara yang mahmudah, hanya memikirkan perkara-perkara yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi sampai situ dulu untuk kita adab perempuan ini. Nanti kita akan sambung lagi lah insya-Allah pada kuliah-kuliah yang lain lagi berkaitan tentang adab perempuan pada bab membicarakan tentang adab riyadhah. Jadi insya-Allah selepas ni kita akan baca satu kitab lagi, iaitu kitab Fiqhul Ibadat berkaitan tentang ibadah di bulan puasa. InsyaAllah tetap bersama dengan kami di Majlis Taklim Fatimatul Zahra sampai kepada sudahnya majlis pada malam ini insya-Allah. Wallahu a'lam.